Adalah 2-3 kali saya jumpa tu bukan jumpa apa, jumpa di pentas-pentas forum lah. Dia orang ada setengah tu dah pakai tudung dah. Dia orang cerita peminat banyak yang left group tahu left group macam fras. Alah, kenapa pakai tudung? Dia kata tunggulah nanti bila dah kalau berlakon pun jadi Pontianak, baru pakai tudung. Rambut tu dah macam kayu mop dah macam mop dah tau, berembang tu, baru pakai tudung. Elok-elok rambut lurus cantik macam ni pakai tudung. Allah, maaf kami dah tak minat awak. Faham dah kot? Okey, faham okey. Nabi kata siapa yang buat macam tu, dia buat satu tindakan Allah suka, manusia benci. Yang benci tu peminat, kawan-kawan, geng-geng dia ke apa kan, tak kisah. Maka Nabi kata orang itu apa dia akan dapat? Ibu ayah muslimin muslimat sekalian, sepanjang kita hidup atas muka bumi Allah ini, sedar mahupun tidak, kita tidak dapat lari daripada penjajahan kalau nak diikutkan. Sejak daripada dulu lagi, orang tua nenek moyang kita dulu dijajah dalam bentuk penjajahan tanah air ni. Maknanya bermula daripada Portugis, balik Portugis datang Belanda, balik Belanda datang pula Inggeris, balik Inggeris datang pula Jepun, habis Jepun pula ada komunis, dan begitulah selanjutnya. Walaupun penjajahan seperti itu sudah tidak ada lagi pada hari ini, tapi secara kita tak sedar, proses menjajah itu masih lagi berlaku. Tahun sekitar 90-an dulu, kita juga seolah-olah dijajah oleh ekonomi orang luar yang dipanggil sebagai musim inflasi ke tahun 90 berapa? 96, 98, 90 berapa tu? Ramai diberhentikan kerja kan zaman tu. Ramai dibuang kerja, yang kilang-kilang pun banyak tutup, terpukul masa tu inflasi tahun 90-an dulu kan. Pun kalau ikutkan penjajahan juga, kita macam tak ada kuasa kan? Tak ada kuasa. Dijajah lah seolahnya. Tapi yang paling dekat sekali kita dijajah baru-baru ni, iaitu dijajah oleh kuman. Dijajah oleh virus namanya corona, novel coronavirus. Itu pun penjajah tu kalau ikut. Pasal kita tak boleh bebas, tak boleh nak pergi mana, duduk melepek dalam rumah. Bukan setakat makan kambing perak, dia pun dah perak lah. Dia pun dah terperap lama duduk dalam rumah. Semua bertopeng, polis bertopeng, askar bertopeng, semua bertopeng. Tak, sekarang ni nampak tak kuman tu? Virus tu nampak tak? Takut benda tak nampak kan macam mana? Tapi dah kita pun yakin lah. Orang kesihatan kata ada. Jadi kena jajah tak? 2 tahun cukup lah. Beraya di rumah, khutbah di rumah, tarawih di rumah semua. Nak main masjid pun tak boleh lah. Dijajah lah tu. Kan? Dengan makhluk tak nampak. Namanya COVID. Dan bagi kita yang selalu baca hadis-hadis tentang peristiwa akhir zaman, kelak nanti ni kita akan dijajah oleh siapa? Oleh Dajjal. Dajjal akan datang dan menjajah dunia ini seluruhnya. Akan ada pengikut-pengikutnya, akan ada penentang-penentangnya, pun kena jajah juga dengan Dajjal. Habis Dajjal pula dibunuh dengan Nabi Isa, rasa macam selamat dah. Tak, datang pula Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj Ma'juj 2 kali nama disebut dalam Quran, Ya'juj Ma'juj. Dan Ya'juj Ma'juj pun datang buat apa? Menjajah lagi. Jadi tajuk kita malam ni, merdekakah kita? Betul lah tu. Kita ni sebenarnya merdeka tak tuan-tuan? Tu je lah nak tanya kan. Sebab itu istilah merdeka itu bagi kita istilahnya bebas. Makna merdeka itu adalah bebas, hurriyah, bebas. Tetapi bagi orang Islam, apa makna bebas ataupun merdeka?
Inilah yang diperjuangkan oleh nenek moyang pejuang-pejuang Islam kita sejak daripada dulu lagi. Apa dia? Membebaskan manusia dari menghambakan diri kepada manusia ataupun makhluk kepada menghambakan diri kepada Allah. Itu makna merdeka. Kalau dulu kita orang Islam, ada tak kita pergi membuka kota-kota ataupun empire Islam, negara-negara yang lain? Ada kan? Kita dulu ada. Kita tentera Islam, kita tak disebut sebagai penakluk ataupun sebagai penjajah. Kita Islam dulu ada buka beberapa buah negara-negara, tapi tak disebut jajah. Faham jajah? Dia kalau menjajah ni maknanya dahlah tanah air tu semua dia sapu, tanah dan isi dia sikat. Tu maksud jajah. Macam tanah air kita ni yang di Pahang yang dulu raut-raut tu, raut emas. Dia sikat habis, tahu tak? Kalau kita sikat ni maknanya kalau di kepala tu dengan kutu-kutu habis sampai ke kulit tu. Orang sikat rambut sudahlah. Ini sampai ke kutu tu maknanya kulit kepala pun sikat habis. Bawah kalau pergi ke London, pergi ke luar negara tu tak payah bangga sangatlah dengan dia orang tu. Semua nenek moyang kita punya manuskrip lama kita semua ada di sana. Habis tu nama jajah. Kalau Islam dia pergi ke satu negara, tu namanya dia membuka negara itu, bukan jajah. Tuan-tuan pernah dengar nama Sultan Muhammad Al-Fatihah tak ada? Al-Fatih kan? Apa makna Al-Fatih? Pembuka. Al-Fatihah kan pembukaan, surah pembukaan. Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad yang membuka. Tapi orang putih dia panggil Sultan Muhammad itu sebagai Al-Fatih Al-Fatih the Conqueror. The Conqueror dia panggil dalam bahasa orang putih. Apa makna conquer? Takluk, jajah. Islam bukan jajah. Kita pergi satu tempat, hasil bumi negara tu kita tak kacau. Apa sosioekonomi budaya dia, kita kacau? Tak kacau. Awak orang Cina, awak orang India. Nak pakai apa? Pakaian tradisi bangsa, pakai lah. Tapi bila masuk waktu semayang. Faham tak maksudnya? Islam dia tak kacau yang budaya-budaya tanah semua, dia tak kacau. Islam datang bawa manusia daripada menghambakan diri kepada makhluk kepada hambakan diri kepada Allah. Itu makna merdeka. Jadi istilah hari ini ada orang yang masih menghambakan diri selain pada Allah, ada tak? Banyak. Apa makna menghambakan diri? Jiwa, raga, tenaga, malah nyawa sanggup kerana itu. Itu tu apa? Boleh jadi dalam dunia hari ini fulus, duit. Al-fulusu fid dunia wal mampusu fil akhirah. Itu bukan hadis. Kerana duit, abang dia boleh bunuh, tahu? Jangan main-main tu. Saya tak adalah banyak sangat pengalaman, tapi setakat hidup ni banyak cerita-cerita sampai ke kita. Dia sanggup bunuh abang dia sebab abang dia akan dapat banyak harta berbanding dia. Dia bunuh. Ya Allah. Saya kan banyak ceramah di penjara-penjara kan. Kita dengar cerita macam-macam. Itu semua duit punya pasal. Nyawa, darah, daging adik-beradik sendiri sanggup dibunuh. Tak payah komunis datang, tak payah Portugis, Belanda datang. Darah daging yang nama orang Islam sendiri sanggup bunuh sama orang Islam. Kerana duit. Menghambakan diri untuk duit. Ini berapa ramai tuan-tuan tengok, berapa ramai orang ni yang telefon ni dia TikTok. Dia bergelek, menari, berjoget. Ke haji-haji pun ada juga TikTok. Ada juga. Tik saja. Oh, tok tak ada. Oh, patutlah.
Dia duk bergelek. Tonton tahu tak, dia orang yang bergedik, menari semua tu kadang kan, tonton tahu tak dia orang dapat duit? Dia orang dapat duit. Dia panggil gift. Ada bentuk roti canai, ada bentuk kasut, ada bentuk kapal terbang, ada bentuk bunga. Mana ustaz tahu? Saya tahulah. Dekat tu je lah. Dapat tu semua tu duit tau. Dia masuk dalam akaun. Macam YouTube, tuan-tuan kalau benci menyampah, kotlah ada orang tu, dia buat video klip, dia laki-laki, dia buat video klip dengan seorang perempuan duk berjoget sebelah dia. Tapi video klip tak keluar lagi. Dia baru bubuh dalam 15 saat je. Berapa ramai orang benci menyampah meluat. Benci pun tengok. Benci, tonton tahu tak, YouTube ni tengok pun dapat duit. Kan ada orang kan, dia ada lambang like, maknanya suka. Satu lagi dislike, tak suka. Tuan-tuan picit dislike, tak suka pun dia dapat duit. Maknanya manusia hari ni, kalau dulu kan, orang tua-tua kita dulu duk bimbang apa? Orang dulu kalau tak ada duit, habis pun jual botol, jual kotak, jual kertas, jual surat khabar lama. Orang dulu tak ada duit sangat, jual botol. Akhir zaman tak ada duit, jual diri, jual maruah diri. Kadang kita cakap kat dia, kak, dah lah berhenti lah, tak payahlah buat perangai macam tu, duk menari-menari. Ustaz boleh bagi duit? Tak, ustaz boleh bagi saya duit? Boleh bagi? Bulan-bulan bagi saya duit boleh? Saya duit tak boleh lah, bulan-bulan saya bukannya saya bagi nasihat. Nasihat sama. Ustaz confirm syurga? Saya belum tentu, tak payahlah. Dahsyat tu. Betapa duit sudah pun merajai dalam hati banyak manusia pada hari ini. Hingga kan kalau kita cakap apa pun pada dia sudah tidak ada makna lagi. Merdekakah kita? Merdekakah kita? Sebab itu dulu saya ada satu subjek. Masa saya di Mesir dulu, ada satu subjek saya belajar dulu berkait tentang perancangan-perancangan musuh. Macam mana musuh nak menjahanamkan satu-satu masyarakat. Tak kiralah masyarakat tu orang Malaysia ke orang negara mana pun, nak meroboh, menjahanam, meluluh lantakkan satu-satu masyarakat, maka musuh-musuh akan melakukan 3 perkara. Saya rasa dalam lama-lama saya ceramah ni pertama kali kot baru saya sebut benda ni. Lama dah baru teringat balik cerita-cerita lama. Dalam jam tadi teringat tiba ada agak hikmah jam ni kan. 3 cara musuh-musuh nak merosakkan satu-satu masyarakat. Pertama sekali adalah membenci ulama. Membenci ulama, ilmu atau ahli ilmu. Itu yang pertama. Apa maksud? Dia menerapkan dalam masyarakat supaya tidak ada lagi hormat, kasih terhadap ahli ilmu atau golongan para ulama. Sampai muncul, keluar di mulut-mulut orang hari ini cakap apa? Ustaz tu pun sama. Nampak? Ayat dia dah tak ada hormat. Kita dulu-dulu kalau jumpa tok guru, kita hormat kan? Kita hormat, kita respect, kita jumpa tok guru dulu kira minta doa je lah. Syekh, doa sikit. Kiai, tuan imam, doa sikit. Sekarang jumpa ustaz, ajak selfie pun tak apalah. Tak salah. Saya pun kalau ada orang ajak selfie, kita akan bagi kerjasama. Sebab ambil gambar selfie dengan penceramah ni, itu lesen besar untuk balik lewat rumah. Kan bini kita tak percaya. Betul dengan ceramah pukul 10.30 tak balik lagi. Dia bukan percaya penceramah lambat. Dia tak percaya yang itu. Singgah kedai tom yam kosong. Kedai-kedai pelayan banyak, budak-budak anak dara tu banyak kan. Jadi ambil gambar tu bukti. Jadi siapa nak tu beritahu, saya boleh bagi kerjasama lah. 20%. Macam mana? Pertama sekali, dia menerapkan supaya dalam hati kita ni membenci para ulama dan membenci ilmu.
Maknanya pihak masjid ke penganjur buat program, ceramah. Forum, kuliah. Tak habis-habis ceramah. Ada jadi meluat, dia menyampah lah. Ataupun kalau dia nampak ustaz-ustaz, tok guru datang, ada nak kena Allahumma salli ala Muhammad, aku nak kena sopan lah pula. Masyarakat apabila dia sudah membenci golongan ulama dan ahli ilmu, tanda-tanda awal kerosakan. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW menyebutkan fenomena dunia dah nak kiamat nanti adalah, iaitu apa dia? Iaitu wayafshuwaz zina wa yazharul jahlu. Zina ini berleluasa. Maknanya budak-budak duk buat projek ni, maknanya tak kira dah. Belakang jamban, belakang bangunan sekolah, tepi sungai, balik pokok, dalam semak, on saja. Mana-mana aja dia boleh buat. Tu zina di mana-mana. Lagi wa yazharul jahlu, kebodohan makin terserlah. Saya dulu masa belajar hadis ni, saya tak berapa faham apa makna bodoh makin jelas. Kebodohan makin jelas. Kita tak faham apa makna bodoh makin jelas. Apa makna? Kalau kita dulu-dulu susah nak kenal, bukan saya kata dalam masjid ni saya ke ada, bukan. Kita dulu susah nak cam orang ni jenis belajar ke tidak punya orang. Dia ni jenis belajar ke tidak, susah nak cam. Kecuali bila dia bercakap baru nampak, oh tak belajar rupanya. Mungkin. Habis duk sembang-sembang dengan dia, semayang asar dengan dia. Habis semayang asar, dia bangun semayang sunat. Kita tanya dia, abang semayang apa? Ini semayang sunat ba'diyah. Oh, ba'diyah asar. Oh. Jadi kita fahamlah dia ni jenis macam mana. Dulu. Tapi akhir zaman Nabi kata, bodoh ni senang sangat nak nampak. Betul tak? Dengan cara apa? Kalau sekarang ni paling senang Facebook, Facebook, WhatsApp, Telegram, cara dia komen, kita nampak dia punya tahap. Macam mana cakap tuan-tuan, saya ni habis berlapik ni, muka macam tak faham lagi ni. Nak lapik sangat pun, kamera banyak sangat, kalau cakap lepas pun payah. Dulu tuan-tuan ingat tak Ma'had Tafiz Ittifaqiyah dekat KL yang terbakar tu? Ingat tak? Kan Ma'had Tafiz tu yang budak dadah tu dia sandal, dia letak tonggas tu. Kan ingat tak? Terbakar tu kan meletup. Ingat ustaznya meninggal, anak-anak muridnya meninggal semua, ingat kan? Kan heboh. Agung pun turun pergi tengok di KL kan Ma'had Tafiz tu kan. Tuan-tuan tahu tak, dalam ramai-ramai orang yang menyuarakan simpati dekat Facebook, Al-Fatihah, anak-anak syurga, semoga semua mendapat mati syahid, syuhada semua. Ada seorang hamba Allah ni, saya masih ingat lagi, ada orang screenshot, ambil keratan komen dia. Tahu dia tulis apa? Dia komen apa? Padan muka. Sibuk sangat nak hafal Quran. Quran tu dah elok, dah terbuku elok, sibuk membuang masa. Hafal. Benda dah ada, pergi hafal. Buat apa? Benda dah ada depan mata. Sibuk nak menghafal pada muka. Itu satu pelajaran dia kata. Maaf tuan-tuan, yang ada dalam masjid ni pun bukannya semuanya apa tu dipanggil apa? Apa dipanggil golongan apa? Hafiz. Bukan semuanya golongan hafiz hafal Quran. Macam yang bercakap depan tuan-tuan ni pun lagilah bukannya hafiz. Haf saja tuan-tuan tahu. Haf kalau dah kata nama haf jangan tolak jadi imam lah. Paruh tuan-tuan. Ish boleh cakap macam tu. Dia kata padan muka yang mati bakar tu. Sibuk nak menghafal. Quran dah elok dah ada. Dak kalau Quran tu belum dibukukan, kau hafal untuk tulis, tak apa. Quran dah ada, sibuk hafal. Buat apa? Bodoh. Cakap macam tu bodoh.
Dahsyat tuan-tuan. Dulu kita susah nak tahu orang tu bodoh tak bodoh. Bila dia komen, lah. Tapi tak lama selepas tu, saya tak cakap dia bodoh, tapi macam sama waktu dengannya. Dia ni kuat merokok, kuat isap rokok. Atas dia lah, kita dah nak sihat, nak ni juga. Lepas tu dia baca surat khabar. Surat khabar tu tulis 65% orang mati disebabkan rokok. Dia punya takut, dia punya insaf baca surat khabar tu, terus dia tulis kat Facebook dia. Mulai saat ni saya berazam untuk berhenti baca surat khabar. Apa masalah engkau pakcik? Orang suruh berhenti rokok, bukan berhenti baca surat khabar. Ada orang macam tu lah. Lain cakap, lain faham. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala warzuqna fahma. Ya Allah, rezekikanlah kami ni faham, jangan jadi manusia bodoh. Manusia dah lah bodoh, lepas tu pula malah nak menuntut ilmu. Itu masalah. Dah lah, kalau dalam istilah dalam agama kita, bodoh ini pun dia ada juga kategori dia. Ada yang bodoh yang disebut sebagai jahil murakkab. Jahil murakkab ni kalau bahasa Melayunya kita kata jahil kuasa dua. Bodoh yang bersangatan. Maaf, ada setengah orang dia pun taklah berilmu, tapi mau diajar, sedar untuk nak dipesan, nak diajar. Tapi ada orang dah lah, dia tu bodoh, sombong pula tu. Tu yang Melayu panggil bodoh sombong. Tak nak belajar sampai ke sudah, sampai ke mati tak mau belajar tu. Jangan. Tu saya kadang malu tengok tuan-tuan ayah-ayah ni dah berumur belaka dah, duduk dengar pejam pula, dengar kan, dengar ceramah lagi, dengar kuliah lagi ni. Baguslah kita ni menuntut ilmu lagi dan lagi dan lagi sampai kita dah tak ada lagi. Itulah semangatnya. Boleh ya. Yang kedua, musuh kalau dia nak rosak, menjahanamkan satu-satu masyarakat, yang keduanya adalah dia akan mewujudkan rasa benci terhadap keluarga sendiri. Mewujudkan rasa benci terhadap keluarga sendiri. Menjadikan keluarga itu bukan lagi tempat untuk meraih kebahagiaan. Sakinah, mawaddah, warahmah tu tak ada lagi dah. Kan orang dulu-dulu ni, ayah-ayah kita seronok balik rumah, anak-anak datang peluk. Penat kerja seharian, hilang. Anak tu ayah, papa, muah tu seronok. Akhir-akhir zaman ni tak tahulah, akibat kerana masing-masing sibuk kot. Suami pun kerja, isteri pun kerja. Habis kalau tak kerja macam mana? Kos sara hidup tinggi meningkat. Bayar itu, bayar ini, kencing pun bayar. Jadi macam mana? Parking bayar, semua bayar. Tu yang masuk parking penceramah setengahnya tu, dia balas nak bayar. Bukan masjid ni lah, di Baghdad lah banyaknya tu. Jadi hidup ni tertekan kan, suami kerja, isteri kerja. Mana ada masa nak duduk menyembang makan sama? Tak ada lagi dah. Dah sekali-sekali jumpa bergaduh pula. Sampai ada orang kadang tu, kita kan kalau kerja, kalau 8.5 lah office hour, pukul 4.30 tu dia ada tak sabar nak balik. Seronok nak balik dah ni. Syok. Tapi ada orang kadang menjelang pukul 5 petang tu dia dah serabut dah. Aduh, balik lagi. Pula dah. Orang pun pelik. Kau ni dah, kenapa orang balik rumah seronok? Dia kata tak boleh. Rumah aku ada kuntilanak. Dia kata, rumah aku ada jerangkung. Dia takut bini lah. Susah juga. Sebab itu selalu saya tanya di mana-mana. Tuan-tuan tahu tak apa tanda-tanda dia perempuan dengan laki-laki ada beza? Orang laki-laki ni apa tanda dia sebenar-benarnya sudah mencapai kemerdekaan? Orang lelaki, tanda dia merdeka tahu apa? Dia boleh keluar ngeteh minum malam tanpa bagi tahu isteri. Tu tanda merdeka tau. Kalau setakat nak ngeteh imam dengan kawan geng-geng taman pun nak kena bagi tahu isteri lagi, nak main badminton pun kena minta izin, jam. Yang abang nak minum jap mana?
Susah. Tuan-tuan keluar minum malam-malam minta izin ke? Senyap tu. Dia kalau dalam agama, sukut alamata redha, diam tu tanda setuju. Minta izin ya. Yalah, kita orang lelaki ni malah gaduh. Dia cakap itu lah. Kita cakap dah. Kita ni orang lelaki tuan-tuan. Kalau kita salah pun salah lah. Dan kalau kita betul pun salah je lah. Senang. Sebab hujungnya mesti dia yang betul. Tu je lah. Betul tak tuan-tuan? Kalau tidak sakit jantung. Kita dah golongan laki-laki adalah golongan yang paling sikit lah ni. Dalam setahun purata orang lelaki meninggal masalah jantung bukannya sikit, 12,000. Setahun 12,000 orang lelaki mati kes jantung. Perempuan 5,000 saja tahu. Tu ramai ibu tunggal tu. Laki meninggal habis tu. Marah laki siang malam. Jadi kami ni laki-laki ni kami malah nak bergaduh. Kami salah pun salah, kami betul pun salah je lah. Senang, betul tak tuan-tuan? Kuat mengangguk tu macam ya betul lah ustaz, betul lah, malah gaduh. Itu tanda merdeka, kita bebas daripada nak memendam. Letih lah kita ni, malah gaduh. Ini bukan hadis, ini saja sembang kan. Dia kata ustaz ni, ustaz TV cakap jangan macam tu. Nak sembang pun tak boleh, susah macam tu. Itu yang kedua ya, dia mewujudkan rasa benci terhadap keluarga. Dan yang ketiganya adalah musuh-musuh kalau dia nak rosakkan masyarakat kita adalah dengan dia mencetuskan rasa cinta dan suka yang melampau terhadap duit. Itu. Apa-apa buat pun semuanya matlamat, hujung dia mesti fulus juga, dia mesti duit. Dan kita pun dalam Islam tuan-tuan jangan salah faham pula, bukanlah duit tu tak boleh. Nanti payah pula kan yang tengah duk kerja lagi ni kan, dia jumpa HR pula, dia kata tak apalah, mulai saat ni gaji semua masuk rumah anak yatim. Ni semua dunia saja. Janganlah macam tu, tak sihat namanya. Duit tu ambil lah. Tuhan sebut dalam Quran, la tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupa bahagian kamu di dunia. Bahagian kamu di dunia apa? Duit lah, keperluan hidup mesti ya. Ke tuan-tuan hidup gigit sejadah, makan biji tasbih, tu apa? Kami ustaz-ustaz sama, apa ingat kami tokak sejadah? Kami pun makan pakai duit, fulus. Kena ingat itu. Kadang orang kita tak tahu dia fikir macam mana. Itu semua duit itu, duit. Habis tu dia kata para sahabat dulu berjuang, tak ada fikir itu semua. Lah, memang pun. Tapi para sahabat sekalipun, Nabi SAW, Nabi bagi tak? Setiap sahabat-sahabat ini, askar-askar Islam ni semua, masing-masing punya, kita panggil apa? Sebagai, dia panggil ghanimah, harta rampasan perang. Nabi bahagi. Kan? Yang mana yang geng-geng apa UTK apa yang depan-depan kan, barisan depan lawan paling teruk sekali tu, besar sikit gaji dia. Istilah hari ni grade lah. Jusa ke 54 ke 48 ke 44 ke apa, dia ikut taraf lah. Belakang sekali mungkin yang N17 ke apa. Macam tu lah, ikut tahap dia. Zaman Nabi tak adalah grade, tapi nak bagi faham. Nabi bagi juga semua. Oh letih siang malam duk perang manjang, bila anak nak sekolah, nak makan bilanya. Dia duit tu perlu. Orang bijak pandai kata apa? Duit bukan segalanya, tapi segalanya perlukan duit. Betul juga. Duit tak boleh bawa mati, tapi kalau tak ada duit rasa nak mati. Memang pun. Duit tak boleh beli kasih sayang. Memang. Dia kata alah duit pun boleh beli kasih sayang. Betul. Tapi kalau duit tak ada, kasih sayang melayang. Larat duk pick up line dia siang malam, duit tak ada. Apa persamaan awak dengan cicak? Cicak melekat di dinding, awak melekat di hati saya. Cia. Siang malam duk pick up line, duit tak ada, buat apa? Duit tak ada. Kalau orang lelaki ni tengah duit tengah banyak, oh yang belakang tu memang rapat. Habis. Tengah duit tak ada, bewak. Be juga tapi wak lepas tu. Jadi bewak jadinya. Duit ni perlu kan? Tak perlu. Tapi yang Islam larang adalah
terlalu, dia over sangat. Semayang berjemaah tidak, jiran tetangga jatuh sakit buat kenduri pun dah tak peduli lagi dah. Semua duit dah. Manjang duit, payah. Sampai rosak jadi bila tak mau. Maka sebab itulah muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, orang yang ada sifat merdeka ini, dia ada ciri-ciri yang tertentu ada pada diri dia. Dan malam ini insya-Allah dalam kesempatan berbaki masa yang ada ini, saya nak sebutkan pada semua yang ada pada malam ini, apakah tanda-tanda seseorang itu benar-benar merdeka di sisi agama. Maknanya daripada tadi tu semua tu mukadimah tuan-tuan. Ni baru masuk tajuk dia tuan-tuan. Boleh tuan-tuan. Yang duduk paling depan ni paling menyesal. Aduh, aku masuk tajuk kan. Duduk tepi pintu okey dia baru standard kan. Kamu payah aku balik dulu. Panjang benar pula dah lah lewat datang. Saya nak ringkas-ringkas tuan-tuan, senang faham, balik amal sudah. Yang cakap, yang mendengar sama. Dalam Islam, sekurang-kurangnya orang yang merdeka ini ada 3 tanda. Ada berapa tanda? Ada 3 sifat atau 3 tanda ada pada dia. Yang pertama sekali adalah orang yang benar-benar merdeka dalam Islam adalah dia membebaskan diri dia dari bergantung harap terhadap makhluk. Itu je, itu yang pertama. Dia bebaskan diri dia daripada terlalu bergantung harap terhadap makhluk. Dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Manil tamasa ridha an-nas, manil tamasa ridha Allah bisakhatin nas, kafahullahu mu'natan nas. Kata Nabi SAW, siapa-siapa yang sibuk mencari redha Allah dalam marahnya manusia. Maknanya dia buat satu benda, yang benda yang dia buat tu Tuhan Allah redha, tapi ni manusia semua benci. Mungkin kot bercakap benar, orang kiri kanan macam relax tak payah bising sangat, memang haram, dia tak payah bising sangat. Faham tak sampai sampai okey. Macam itulah. Saya ni habis kontrol ni tuan-tuan ni, macam mana nak bagi contoh dia maknanya orang yang macam ni kan orang tak suka jenis cakap kebenaran ni. Allah redha apa dia buat, tapi manusia benci. Ataupun mungkin kalau dia ni orang yang tak tahulah nak cakap macam mana, dulu dia kalau kata artis ke pelakon ke penyanyi, dulu dia tak pakai tudung, tak berhijab, perempuan lah. Lepas tu dia pakai tudung, berhijab, pakai tudung tutup aurat, elok. Allah redha tak perbuatan macam tu? Allah redha ikut apa perintah dia. Peminat tak suka. Alah, kenapa pakai tudung? Muda-muda, umur 20-an, 25, 22 pakai tudung. Saya malas nak cakap. Macam pelakon-pelakon drama pukul 7 tu, adalah 2-3 kali saya jumpa. Jumpa tu bukan jumpa apa, jumpa di pentas-pentas forum lah. Dia orang ada setengah tu dah pakai tudung dah. Dia orang cerita peminat banyak yang left group tahu left group macam fras. Alah, kenapa pakai tudung? Dia kata tunggulah nanti bila dah, kalau berlakon pun jadi Pontianak, baru pakai tudung. Rambut tu dah macam kayu mop dah macam mop dah tau, berembang tu, baru pakai tudung. Elok-elok rambut lurus cantik macam ni, pakai tudung. Allah, maaf kami dah tak minat awak. Faham dah kot? Okey, faham lah? Okey. Nabi kata, siapa yang buat macam tu, dia buat satu tindakan Allah suka, manusia benci. Yang benci tu peminat, kawan-kawan, geng-geng dia ke apa kan, tak kisah. Maka Nabi kata orang itu apa dia akan dapat? Kafahullahu mu'natan nas. Allah akan mencukupkan kebergantungannya atau rezekinya
dalam kalangan manusia. Dia jadi orang yang soal rezeki, keperluan hidup, relax. Jangan bimbang. Kalaupun nampak gaya, dulu kalau saya ambil contoh yang paling senang lah tuan-tuan nampak kan. Contoh dulu kalau dia maknanya dengan rambut macam tu, tawaran banyak. Sejak pakai macam tu, iklan shampoo mana boleh pakai tudung. Shampoo apa? Takkan berbuih tudung tu. Jadi kan makin kurang job dia makin kurang. Tapi tak apa, berdasarkan hadis tadi, Nabi kata, kau jangan bimbang, rezeki akan ada saja datang selagi kau berperangai macam tu. Jangan bimbang. Kau jangan duk sibuk sangatlah manusia. Samalah macam kita pun tuan-tuan kan. Ramai, saya tahu ramai nak berubah ke arah baik, tapi sebab memikirkan mulut orang kan, nak berhijrah tapi kan nanti kawan-kawan, kawan kita tu dah lain dah, dia dah lain dah. Dulu dia kalau semayang soh-soh belakang. Ni sejak Ma'al Hijrah ni, sejak Merdeka ni kan dia pun merdeka, dia pergi soh depan dah. Dia tak geng kita dah. Dia tak geng kita. Ni kalau kita jumpa dia salam cium tangan tau. Kalau kita ingat tu. Ni geng-geng soh satu ni. Soh pertama. Dia geng-geng menganjing macam ni ramai. Menganjing, faham Bukan jadi anjing. Menganjing, tak faham. Tak faham tuan-tuan Menganjing ni maknanya kau tak payahlah buat over sangat. Dia melampau-lampau tentang kita baru pakai jubah. Jubah pun berpetak lagi, tak sempat iron. Pak saudara hadiah daripada kotak tu kan. Dia sebenarnya tuan-tuan nak jadi baik ni, kata Imam Syafi'i, berpakaianlah dengan pakaian orang-orang soleh. Nanti engkau sendiri malu nak buat benda tak elok. Sebab tu kadang kalau yang pincin-pincin letak kepiah atas kepala tu bagus. Bukan tanda awak tu orang masjid sangat. Tapi dia malu. Dia ada malu sikit. Pakai pakaian-pakaian orang soleh gini kan. Saya pun tak adalah pakaian soleh sangat pun. Tapi yalah kita macam saya orang kenal. Orang panggil ustaz. Orang panggil. Bukan gelaran apa. Orang panggil. Kadang pergi kenduri-kenduri kahwin. Kenduri kahwin. Kadang tu karaoke, selamat tinggal pujaan, 60-an nyanyi. Sekali saya datang, tak ada apa, saya habis kuliah duha, singgahlah kenduri dah dia. Tuan rumah pun kawan, kita pergi lah dengan jubah apa, daripada jauh. Tuan rumah tu nampak saya, dia bisik dengan DJ, Ustaz, tukar. Dia suruh tukar lagu. Habis lagu Jeffrey Dean, SG Bank tadi, tukar lagu. DJ kelang, Ustaz, dia kelang kabut, tukar lagu lah. Pergi haji, artinya menuju Allah yang Esa, labbaik Allah. Sudah, dah macam kursus haji dah rasa. Padahal orang menikah, itu lagu haji, tukar. Dia tukar lagu lain. Bila Israel, orang mati, tukar. Maknanya kita ni kalau berpakaian orang-orang soleh ni, kawan pun jadi segan. Aku bukan tak nak mengutuk, tapi engkau dengan pakai jubah macam ni aku segan. Nampak? Tu Imam Syafi'i kata, berpakaian soleh sikit sebanyak membentuk hati. Jadi elok lah. Walaupun taklah berapa elok sangat, tapi on the way. Itu boleh tu yang pertama. Nabi kata apa tadi? Siapa yang cari redha Allah, walaupun manusia meluat, menyampah, benci rezeki engkau, don't worry, be happy. Allah jaminnya. Jangan risau. Tu ya. Ramai kawan-kawan kita yang bercakap benar ni. Kena lempar manjang. Tukar ke sana, kena tukar ke sini, tukar duduk ulu pula tu. Dia lempar. Ni saya cakap umum tuan-tuan, saya tak cakap tu agensi mana. Kawan kita ni dia jenis kan, bos ni macam tu, macam ni sikit, dia cakap straight lah. Tuan maaf, saya pun kan, tapi tuan tak mau. Bos tak puas hati, lempar kawan tu pergi duduk ulu, pejabat ulu punya, jauh punya duduk. Dah lah ulu, dia sampai-sampai office tu, meja dia pun tak ada. Kerja apa meja tak ada, punyalah nak buang. Tapi sampai hari ni jadi orang hebat lah. Tak payah sebutlah siapa orang. Jadi orang hebat lah. Sabar. Buat cakap benda betul, memang manusia benci, rezeki Allah jamin. Tu saja. Satu. Tapi sebab nak jaga kan, banyak sekarang kena jaga. Jaga. Itu satu. Yang kedua, Nabi sebut dalam hadis,
wa manil tamasa ridha'an nas bisakhatillah wakalahu Allahu ilan nas. Nabi SAW sebut, siapa-siapa yang sibuk untuk mencari redha manusia dalam marahnya Allah, Allah marah. Yang dia buat tu Allah marah betul, tapi manusia suka. Tahu manusia suka? Maknanya kalau dekat Facebook tu terbaik, padu, mantapul lazi, apa lagi? Mantap Pak Abu, apa lagi? Oh, tu semua komen terbaik tu. Tapi Allah benci yang dia buat tu. Orang macam tu kira macam mana? Allah benci yang dia buat tu, tapi peminat top fan dia semua, oh itu bagus, apa akan jadi pada dia kesudahan dia? Wakalahullahu ilan nas. Oh, seram tu. Nabi kata apa? Allah akan serahkan orang tu, mamat tu ke, siapa tu orang tu, Allah serahkan dia kepada manusia. Allah serahkan dia pada manusia tu, apa maknanya? Kata Syekh Mubarak Furi rahimahullah, Allah akan membiarkan orang tersebut disakiti, dizalimi, dikhianati, dikasari, atau tak tahulah, mungkin kot diskemi. Di scammer lain pula, kena scam lah, kena cakap kena scam, sudahlah ustaz nak di sangat bah. Mungkin lah lepas kena scam. Dulu gores dan menang, scam kena tipu menjang. Agaknya lah kot awak ada buat ni benda-benda yang Tuhan benci, tapi awak sibuk sangat nak cari manusia punya redha kan. Itulah makan dia. Hati-hati tuan-tuan. Sebab itu saya sikit sebanyak perhatikan di sekeliling kita manusia-manusia yang macam tu berani betul buat benda yang Tuhan marah semata-mata kerana nak dapatkan puji-pujian orang. Tengok sudahnya apa jadi. Tak payah sebut contoh lah, kan dia pun tengok sedih pula rasa. Tapi tengok apa jadi, sudah hidupnya apa jadi. Sedih memang sedih Maka apalah sangat manusia merdeka pada dia, apa dia buat semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda manusia merdeka dari sudut agama kita, orang merdeka ini dia ada satu sifat yang istimewa. Apa sifat dia? Yang mungkin saya ingat tuan-tuan pun biasa dengar kalimah ayat ini, iaitu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Junjung ni bukan sembah, hormat. Macam kita junjung Quran, hormat. Itu saja. Orang merdeka punya jiwa ni, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tu maknanya dia ni dalam jiwa dia, mana tempat dia duduk, dia ada rasa kasih, dia sayang dan dia hormat tempat dan orang-orang di sekeliling tempat dia berada itu. Sebab itu Nabi SAW, yang saya ingat tuan-tuan pun pernah dengar kisah kan, masa Nabi dititah perintahkan untuk berhijrah ke Madinah, Nabi sampai di satu lokasi di mana Nabi berpaling dan tengok ke arah Mekah sambil bermonolog. Nabi menyebutkan bahawa kecintaan Nabi yang tak berbelah bagi terhadap bumi Mekah. Nabi sayang sangat bumi Mekah. Dia bumi Mekah ni kalau ikutkan, merekodkan banyak kisah-kisah sedih untuk Nabi lah. Di pulau, dihina, dituduh gila. Mekah kita kalau tempat tu dah macam tu punya layanan, tak sanggup nak kenang balik, rasa macam sejarah hitam. Tapi nak buat macam mana? Tempat jatuh lagi dikenang, itu je lah. Dia ada rindu, dia ada sayang. Sebab Mekah tempat kelahiran Nabi. Mekah jugalah tempat banyak adik-beradik, saudara-saudara, pak saudara Nabi banyak di situ. Dia ada sayang. Tapi bila Nabi masuk saja ke Madinah, terkenallah doa Nabi SAW. Apa doa Nabi? Allahumma habib ilainal Madinah kahubbina Makkah au asyidda. Apa maknanya? Ya Allah, jadikanlah kami sayang bumi Madinah
sebagaimana sayangnya kami terhadap bumi Makkah, atau lebih lagi. Apa pelajaran daripada hadis atau doa ini? Kalau orang yang mungkin tak belajar sirah, dia akan cakap Nabi ni macam tak ada pendirian. Dulu di Mekah sayang Mekah, Madinah sayang Madinah. Sayang mana ni? Dia patut, Nabi ni dia kena sayang tempat lahir dia, patutnya. Sibuk sayang negeri orang. Contoh macam saya ni asal Kedah, hijau kuning. Saya asal Kedah lah tuan-tuan. Negeri Kedah, jelapang padi, orang Kedah. Kadang cakap pun tak boleh nak kontrol sangat. Mana yang tuan-tuan dengar itu pun dah habis tapis dah tu. Dia tak terkeluar sangat, tak terkeluar no ayak no lempak no. Dia malas, dia ada tapis dah tu, filter. Tapi saya duduk di Selangor. Isteri saya orang Selangor. Ada jangan buat mengarut pula. Ustaz kata itu Kelantan, dia memain pula Selangor juga. Orang kita ni kuat gurau, kasar kadang tu. Depan isteri kita dah cakap, itu lain, pula dah lain. Isteri saya orang Selangor, anak lahir Selangor, sekolah pun Selangor. Saya pun bayar zakat dengan lembaga zakat Selangor. Tapi bila khatib berkhutbah, doa untuk kesejahteraan kemakmuran Selangor, saya kena amin tak? Sebab saya orang Kedah, tahu tak? Saya kena amin ke tidak? Dia orang Selangor je lah amin. Dan saya ingat dalam masjid ni pun bukan semua asal Selangor ni. Tak payahlah muka tu belagak sangat, muka Selangor, muka merah kuning sangat. Ya. Nanti kan saya mati, mana Ustaz kamu beres demo bagus-bagus loh. Duduk di Kajang beres demo. Bagus mata bau Ustaz geng tu. Jadi kita pun sebenarnya Nabi nak ajar kita di mana di mana kan ku cari ganti pula dah. Di mana bumi dipijak, di situ lagi dia. Di mana kita duduk, kita kena hormat dan sayang tempat tu. Saya walau asal Kedah sekalipun duduk Selangor, saya kena sayang Selangor ni. Sayang Selangor dan menjaga kemakmuran, menjaga keamanan dan juga menjaga dan hormat orang-orang setempat. Hormat. Jangan duk buat perangai Rapla jingga, tahu Rapla jingga? Yang Rapla jingga buat sombong, buat perangai gong. Orang Terengganu kata gong Gong ni macam gedebeh. Tahu gedebeh? Jangan buat gedebeh sangat, buat something datang negeri orang. Dia ada orang datang dia bawa perangai negeri ke macam, jangan macam tu. Dan lagi kita menyampah bila dia bersembang. Aku dulu ni kawe dulu. Esei ni. Esei. Apa lagi? Koi dulu. Orang Temerloh. Koi kah. Apa lagi? Faham kan banyak. Ganti diri tu. Ambo. Awak mika mengkema apa lagi tu? Perak lagi banyak lah. Aku dulu aku. Jangan dulu sangatlah. Orang macam tu ada kan jenis macam tu. Kalau sembang dengan dia, aku dulu aku semua. Kadang kita rasa meluat lah menyembang macam tu. Semua dia lah hebat. Kita nak bagi tahu dia lah. Kalau dia nak sembang pasal dulu, kita nak bagi tahu. Nenek aku dulu anak dara. Tak, kalau kau nak tahulah. Aku malah nak cakap. Tapi engkau daripada tadi dekat setengah jam dulu ni aku punya masalah tu. Sembang orang sombong-sombong ni, main negeri orang. Hormat sikit. Kau duduk di mana tak sedar diri agak. Faham tak ni? Kan? Belakang-belakang tu pun dulu mantan anak dara juga dulu ni. Kan anak dara tu. Depan-depan ni pun mantan teruna ke memang teruna sampai sekarang. Tu payah tak sedar diri tu baru cakap tadi. Itu yang kedua nak. Tuan-tuan duduk di mana pun, tuan-tuan pergi negeri orang ke apa, tuan-tuan mesti hormat. Jangan duk buat perangai something pergi negeri orang. Ni Nabi aja. Negeri orang hormat sikit. Jangan duk buat perangai tunjuk menjadi hebat sangat. Tak. Jangan macam tu. Tu yang kedua. Kita pergi Mekah kan. Kita pergi Mekah. Sabar je lah tuan-tuan. Kita pergi Mekah, macam-macam rupa orang kita jumpa kan. Macam-macam rupa kita jumpa di Mekah tu, di Mekah Madinah tu. Macam-macam jenis orang. Tak payahlah tunjuk something sangat. Taulah awak tu mat kilau pun di kampung tu. Gini selalu. Buka langkah selalu. Janganlah. Afrika tu dia besar, dia tinggi. Dia terpijak kaki kita, kadang dia tak perasan. Bukan niat pun. Dan marah.
buka gelanggang selalu. Pusingan tak cukup 7 kali lagi, duk kira nak bersilat dah. Janganlah. Nah, itu ingat. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa tanda manusia itu benar-benar merdeka jiwanya. Yang ketiganya, tanda dia itu merdeka adalah setiap langkah perjuangan hidup dia hanya senya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Dan tuan-tuan pun tahu kan, dalam banyak-banyak manusia, antara golongan manusia paling setan surrender ya, paling apa dia panggil apa, buang karan lah, aku dengan kau ni, aduh tak makan lah dia ni. Tahu kan siapa kan? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Iblis sendiri cakap, banyak-banyak golongan aku boleh cucuk sana, cucuk sini, hasut sana, hasut sini, tapi satu golongan ini aku tak boleh buat apa-apa lah, aku tak boleh lah, buang karen lah orang tua ni. Siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Orang ikhlas ni habis. Tak ada kata apa, cakaplah apa pun, dia orang ikhlas kan, payah sogok sini bawah itu, tak jadi, dia tak jadi. Dia nak itulah dia, orang ikhlas memang macam tu pun. Tapi kalau orang yang ada niat, banyak sangat niat ni, banyak tu dia lain sikit perangai dia. Sebab itu saya kalau baca sirah, antaranya kisah Khalid Al-Walid kan, tuan-tuan pun pernah dengar Khalid Al-Walid, panglima tentera Islam tu, yang mana dia ini memegang jawatan yang besar lah dalam tentera Islam ni. Mana-mana peperangan, Khalid Al-Walid kalau dia ada saja, perang tu pasti menang lah. Hebatlah dia. Dan tuan-tuan pun tahu kan, hujung ceritanya dia dilucut jawatan oleh Khalifah Saidina Umar. Dan yang bestnya pula, Saidina Umar lucut jawatan Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid pun tanya, apa sebab? Apa sebab saya dilucut jawatan? Kata Umar, saja, tak ada apa. Kalau orang tak ada iman, orang biasa-biasa mengamuk. Aku servis punya lama, macam tu lah. Macam tu lah. Habis sepah, habis madu, habis sepah ke habis madu? Habis sepah madu dibuang, habis madu sepah dibuang. Tuan-tuan ni buang yang mana? Kan? Oh, saya ni macam tak ada harga, macam tu. Tak. Dan Sayyidina Umar kata tak ada apa. Dia pun terima dengan hati yang berlapang dada. Okey, tak apa. Dan esoknya pula, lagi sedap ceritanya, dalam perang, Khalid Al-Walid masih lagi join lah. Dia masuk lagi duduk sebagai tentera belakang. Dia join lagi. Orang kalau tak ada jawatan, duduk kampung lah, rehat-rehat lah. Lama dah servis kan. Duduk di masjid jadi penasihat Nazir ke, jadi JK apa kan. Okey dah. Dia masuk perang lagi. Orang tanya dia, Tuan ni dah tak ada jawatan, ikut sekali buat apa? Dia kata, aku berjuang bukan kerana Umar, aku berjuang kerana Tuhan Umar, kerana Allah. Tu ya. Maknanya ada jawatan, tak ada jawatan sama. Tak ada dia buat press conference, sidang media, bantahan kerana dilucutkan jawatan, tak ada. Kumpul pengikut, tak ada. Tak apa, tak apa. Tapi berjuang, tetap berjuang. Kalau setengah orang kan macam tu, lama tak nampak pergi masjid, tiba-tiba jumpa di pasar malam, jumpa, Ji, lama tak nampak Haji kan, mana Haji, lama tak nampak masjid. Kami pun duk sembang-sembang juga, kata Haji dah rindu lah, lama Haji mana pergi. Dia kata, yalah, orang dah tak pilih kita. Bila orang dah tak pilih kita, buat apa kita nak pergi lagi? Biarlah orang-orang baru pula kan. Kita orang lama tak payahlah pergi lagi dah. Oh pula dah, rupa pergi masjid selama ni sebab jawatan ke apa ya? Muhasabah lah tuan-tuan. Tuan-tuan, ini sekadar ingatan bersama. Pasal kadang kita dengan sahabat Nabi ni jauh sungguh. Orang merdeka jiwa, hatinya, perjuangan dia hanya senya untuk Allah Subhanahu Wa Taala saja. Pasal orang kalau hati tak ikhlas, memang berubah-ubah sifat dia. Di sini macam tu, sana macam lain macam tu, lain perangai. Duduk di rumah tak pernah semayang malam.
Solat malam, tahajud, tak ada, terkejut banyak. Tak ada tahajud lah. Oh, balik rumah mak mentua, ni tak lama nak cuti merdeka ni, minggu depan cuti sekolah. Oh, dia balik kampung rumah mak mentua, dan bangun semayang malam. Pukul 3 pagi bangun. Allah, kuat pula tu. Allahu Akbar. Ush. Mak mentua kecil manis. Malam-malam bangun pergi toilet. Lalu tengok, menantu laki-laki dia semayang. Bagus ini, bagus. Semayang malam, 3 pagi semayang. Tak sia-sia jadi menantu. Lepas tu isteri datang begitu, mak, abang tu semayang isyak. Sebenarnya semayang isyak, mak. Tak payahlah mak teruja sangat. Oh ya, kau teruk lagi kau pukul 3 baru semayang isyak. Dia memang macam tu. Dia ni kira awal. Biasa lagi 5 minit nak subuh baru semayang. Teruklah lelaki kau, mana jumpa lah ni. Tu ada kadang dia berubah-ubah perangai. Orang ikhlas, orang merdeka, pergilah duduk mana ceruk pun. Perangai sama lah. Jenis suka datang masjid, sukakan silaturahim, suka yang baik-baik. Itulah sifat tuan-tuan orang yang merdeka. Wallahu a'lam. Cukuplah dekat ni tuan-tuan. Mudah-mudahan bermanfaat dan apa yang kita kongsikan malam ini memberikan kesan pada hati kita. Kalau tak banyak sekalipun, sedikit pun cukuplah untuk kita bawa balik dan dipesankan pula pada ahli keluarga. Wallahu a'lam.